Kita nak masuk ke segmen ini terkait dengan ekonomi dan juga PKS juga sesuai juga apa yang Anas ceritakan dengan usahawan dari Johor tadi, dan kita ada dua tetamu istimewa lah. Tetamu kita yang pertama Profesor Madya Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi, Timbalan Pengarah Eksekutif Pusat Strategi UKM Sekretariat EAC EPU, dan juga Arjali ini seorang selebriti dan juga usahawan berjaya. Usahawan berjaya. Ada sebab kita jemput dia ni. Apa khabar semua? Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Lama ke tapi rasanya PKPB dah start keluar kan? Dah. Sebab ada selebriti yang datang sini, dia kata arti yang jemput barulah betul-betul keluar rumah dulu. Baru nampak dunia luar. Baru nampak dunia luar. Okey, baik. PKS, ekonomi, itu memang dua benda yang kita kalau boleh sempat kita bincang ini terkait dengan bencana. Cuma saya tanya doktor dulu. Okay. Prihatin tambahan dulu, PKS sangat alhamdulillah kerajaan betul-betul dengar suara PKS. Bencana pun banyak terkait dengan PKS juga. Mungkin doktor tengok senario itu? Ya, kalau kita lihat dalam keadaan ekonomi sekarang ini, PKS menyumbang kepada ekonomi GDP sebanyak hampir 40%. Betul. Dan kita ada lebih kurang lebih daripada 900,000 PKS, perusahaan mikro dan juga kecil dan sederhana. Betul. Dan ia juga merangkumi 98% daripada jumlah pertubuhan ataupun syarikat di Malaysia. 98%. Ya, so ini kalau kita lihat dari segi fakta ini, kita dapati bahawa peranan PKS amat penting dalam menjana pendapatan negara. Bayangkan kalau mereka ini tidak dapat beroperasi kan. So ini akan memberi kesan kepada pengangguran, kepada penyanaan ekonomi seterusnya. Arja sendiri selaku selebriti dan juga Arja ada jual cookies kan dah lama sebenarnya. Betul. Satu lagi air jagung. Air jagung. Okey, bila kerajaan dah umumkan tentang penjana untuk melonjakkan perniagaan, pendapat Arja sendiri bagaimana? Okey, bagi saya sebenarnya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa macam kita merasa kesan pandemik ini kita dalam setiap segi dan sektor. Jadi bagi Arja sebagai seorang peniaga, selebriti dan juga sebagai seorang pelajar, so tiga-tiga ini memberi kekangan yang berbeza untuk saya. Okey, jadi bila Arja rasa macam dengan di PKS, ia memberi ruang macam saya kata di luar tadi. Sebenarnya yang biasa PKS ni adalah anak muda. Jadi macam bila kita bercakap tentang e-commerce di antara talian dan sebagainya, fokusnya adalah kepada remaja dan bukan orang-orang yang mungkin agak lebih dewasa. Jadi bagi Arja, because of the PKP juga memberi ruang kepada mereka supaya mereka lebih belajar macam mana kita nak jana income dengan strategi yang lebih kreatif dengan menggunakan tempoh PKP itu sendiri sebenarnya. Yes, yang saya nampak. Arja memang menggunakan platform e-dagang secara total sebelum ini juga. Dan penjana juga kerajaan suntik dana dalam platform e-dagang. Betul. Kita melihatnya. Ya. Seperti yang saya sebut tadi lah, PKS memang peranan yang sangat penting dan dia menyumbang kepada ekonomi negara terlampau besar. Kalau kita kerajaan telah beri prihatin tambahan kan, yang seperti disebut oleh Syarif tadi. Kemudian kalau kita lihat mereka ini akan sedang memulakan semula operasi dan kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah dari segi mendapatkan bahan ataupun demand dan sebagainya. So kerajaan perlu dalam konteks ini membantu lagi kepada perusahaan kecil dan sederhana ini untuk meningkatkan lagi pengeluaran mereka dan juga menjana ekonomi. Kalau kita lihat dalam pelan pemulihan jangka pendek ini, banyak sangat dana yang kerajaan telah cuba peruntukkan kepada industri PKS ini. Bantuan dari segi pembiayaan jumlah yang besar 2 bilion dan juga kepada sektor tertentu, usahawan wanita contohnya, dan juga kepada industri gig ekonomi dan sebagainya. Kalau ini adalah supaya mereka ini mempunyai peluang untuk memulakan semula perniagaan dan merancangkan perniagaan. Kerana dalam keadaan sekarang ini banyak perkara yang kita buat, perkara yang agak bukan lagi kelaziman, perkara baru kan. Kalau kita dapat customer, klien datang pun terpaksa tulis nama dan sebagainya kan, untuk memasuki premis dan sebagainya. So ini menyebabkan situasi perniagaan itu telah berubah. Dan perusahaan kecil dan sederhana mungkin tidak dapat menjangkakan perolehan yang seperti biasa. Mungkin ada pengucupan perolehan. So dengan adanya yang ini,
insentif yang kerajaan bagi ini adalah supaya mereka ini boleh meningkatkan pendapatan daripada pelbagai cara dengan adanya reskilling, upskilling, menambahkan kemahiran dan juga melatih semula kemahiran supaya mereka mempunyai peluang peluang untuk meningkatkan pendapatan daripada selain daripada pendapatan yang mereka dapat daripada perniagaan yang sedia ada. Kan? Hajar sendiri tahu kalau masa COVID-19 ni memang banyak sangat kesan sektor-sektor yang kita dapat tahu terkesan, terutamanya PKS. Hajar sendiri, apakah kesan utama semasa PKPB, mungkin pasca PKP lepas itu? Okey, so kalau kita nampak kita dah masuk penggal kelima, Prof. Jadi penggal pertama tu mungkin tak rasa lagi. Kerana dalam masa yang sama saya masih lagi melanjutkan pelajaran saya. Okey, so bila kita tahu PKP 1, okey, tak boleh pergi mana-mana. Okey, jadi kelas online saya pun baru bermula semalam selepas penggal keempat. Jadi saya rasa masalah pertama sebenarnya adalah kita tak boleh keluar. Jadi sebagai seorang arjali, saya ni memang outdoor person. Saya memang suka keluar dan income saya adalah bergantung kepada luar. Saya berbicara dan sebagainya, menyanyi, berlakon. Jadi kekangan itu memang terasa dari segi sudut career sebagai seorang pelakon. Okey, tapi saya tak ada masalah. Okey, Allah tulis okey Arja untuk kali ini stay at home. Jangan pergi mana-mana. Jadi bila saya ni seorang yang sangat yang bukan tak duduk diam. Jadi saya berfikir secara kreatif dan bagaimana untuk menjana income dalam pada yang sama masih lagi menghormati PKP dan dalam masa yang sama saya ingin membantu orang luar sana supaya dapat menjana income dengan usaha yang saya adakan. Jadi during PKP juga kita dah ada beberapa ejen untuk perniagaan Arjas Cookies. Jadi ini juga membantu orang luar sana yang tak tahu nak buat apa, yang tak ada income, datang jumpa saya dan saya bantu dengan apa yang saya ada. Dan bercakap tentang tu juga, semalam Kerajaan Umum Shop Malaysia Online bakal bagi penggunaan dalam talian. Saya rasa orang-orang yang buat bisnes dalam talian ni sangat-sangat menghargai. Betul. Dan apa yang Arja nampak juga dalam pencerahan yang saya baca semalam, mereka juga ada katakan macam tadi Prof kata ada pemeliharaan dan kita juga ada penjanaan semula. Jadi bagaimana kita nak jana income dengan cara yang kreatif dan saya juga sebenarnya tertarik dengan apa tadi bila syarikat kata tentang apa tadi? Shop Malaysia Online. Jadi ada juga mereka katakan yang ini adalah masa terbaik untuk Malaysia sendiri, rakyat Malaysia, kita beli barangan buatan Malaysia. Jadi anda kena beli cookies daripada saya. Contohnya sebegitu. Dan ada diskaun, ada voucher kan, semua ni akan bantu buat diskaun. Betul. Pandangan Prof sendiri tentang bantuan yang diberikan kerajaan sebanyak 70 juta difahamkan. Ada yang latihan onboarding, subsidi jualan. Pandangan Prof sendiri tentang perkara itu bagaimana? Adakah ia membantu PKS itu? Ia sangat-sangat membantu. Sebab industri kecil dan sederhana ini tidak perlu, maksud saya kena memikirkan sesuatu perkara yang lebih tinggi lagi. Maksud saya lebih kreatif dan lebih inovasi untuk meningkatkan pendapatan. So untuk mencapai ke arah itu mereka memerlukan kemahiran. Dan kemahiran mereka itu perlu ditambah. Ataupun mereka perlu melatih semula pergi ke kemahiran yang lain. Kan seperti mungkin Arja pelakon, pengacara mungkin lepas ni mungkin Arja nak buat kiranya macam video editor for example kan. So perlu ada latihan lah. Sebab kita rasa dalam keadaan sekarang ni ramai orang tengok internet, tengok social media, tengok video, short video kan. So mungkin Arja pun boleh buat video macam tu jugalah. Dan dia pun boleh menawarkan servis kepada orang ramai kan. Bagaimana kita membuat video yang baik. So ini merupakan satu perkara yang saya rasa amat berguna lah. Dan kerajaan telah menggalakkan dan memberi insentif kepada bukan saja majikan tapi kepada pekerja itu sendirilah untuk meningkatkan kemahiran mereka. Sebenarnya bukan 70 juta maaf saya, 700 juta. Dana ni banyak kan, kita pun pening nak tengok. Banyak. 70 juta pun ada juga dana Shop Malaysia sebagai contoh peruntukan 70 juta, 700 juta untuk yang ni. Dan Arja sendiri nak tak nak kita kreatif Arja sebab ada orang yang mungkin tak nampak peluang, dia tengok semua sebagai masalah. Bahaya juga. Tapi ada orang tengok masalah sebagai peluang. You yang nampak benda tu. Saya rasa macam pada awalnya saya juga macam saya kata di awal tadi saya juga terkesan dengan PKP dan juga pandemik COVID-19 ni sebenarnya. Tapi bagi Arja, saya tidak kata saya bijak dan pandai, tapi untuk menyusun hidup saya perlu jadi yang lebih kreatif dan berani untuk mencuba sesuatu yang will give you the benefit. Contoh maksudnya
ini senang borak dengan Prof, ni senang info banyak kan. Jadi bagi Arja rasa kita nampak apa yang kita tak pernah buat sebelum COVID ni, kita dah buat waktu ini. Saya tidak pernah terfikir yang saya akan jual air jagung, yang pergi area KL dan menghantar dan buat COD. Saya buat COD. Jadi mereka ni Abang Arja tu pelakon jual air dan sebagainya. Saya bercakap tentang isu bisnes. Bisnes tak kenal siapa-siapa pun. Jadi saya of course rezeki yang halal dan kita melihat dari segi bagaimana saya boleh membantu anda menggunakan air dan anda juga boleh jadi ejen saya suatu masa nanti. Jadi bukan hanya kreatif Prof, berani dan tak ada salahnya untuk kita mencuba benda yang baru. Jangan malulah kan. Yes. Jadi maksudnya Allah dah turunkan kita bagi ujian COVID untuk kita. Jadi of course lah the best time untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah, faham. Tapi another thing that we have to do adalah sebenarnya buka mirror yang frame yang besar. Betul. Apa kita boleh buat ni? You know? Lebih kurang begitu. Maknanya kena keluar pada comfort zone. Inilah masanya untuk kita berfikir. Betul. Peluang banyak dah diberikan kepada kita dalam masa PKP ni. Sebenarnya suasana sekarang ni adalah satu yang kita kena muhasabah diri kita sendiri. Mungkin apa yang kita buat itu tak cukup baik. Kan, mungkin kita akan memikirkan suatu perkara yang lebih baik lagi Penambahbaikan dalam keadaan PKP ini betul. untuk menambah baik dari segi yang tadi bisnes dan sebagainya. Itu adalah mungkin bantuan daripada Allah yang kita tak nampak. Betul. Satu lagi doktor, melihat kepada senario negara luar, ramai yang memuji tindakan Malaysia agak berani juga bila kita nak buka semua industri. Itu saya rasa sidang media petang nanti PM akan umum beberapa perkara penting. Berbanding negara lain yang masih lagi rakyatnya duduk di rumah dan kita pun strategi kita nampak berjaya. Doktor melihatnya? Bagi saya kita perlu melihat faktor kesihatan diberi keutamaan dahulu. Sebab kalau kita tak sihat, kita tak boleh nak bekerja. Betul. Kan? Kalau ramai yang tak sihat, tak boleh nak keluar bekerja. So kalau kita ada industri, kalau kita ada bisnes pun tak ada pekerja, kita punya bisnes tak boleh bergerak. Kan? So apa yang kerajaan buat ialah kerajaan melihat faktor kesihatan. Diberikan keutamaan, kita selesaikan masalah isu coronavirus ini. Kes yang baru dikurangkan. Dalam keadaan sekarang ini kita dapat sebenarnya mengurangkan dalam 2 digit dan sebagainya, walaupun ada digit yang meningkat, tapi itu mungkin kes-kes tertentu kan, kes outliers. Dan ini sebenarnya membantu keyakinan kepada mungkin pelabur luar juga, bagaimana mereka melihat Malaysia telah berjaya mengekang masalah coronavirus ini. Dan ini akan selepas dibuka mereka akan terus mungkin melabur. Dan kita lihat dalam insentif plan pemulihan pun banyak insentif cukai untuk pelabur masuk semula, untuk melabur semula ke dalam negara, dalam kategori yang berbeza dan sebagainya. Sebab apa, istilah dunia sebelum ni pun, negara mana yang selesaikan COVID dulu, dia akan lari laju. Betul. Okey, dan insyaAllah Arja sendirilah sebagai ikon anak muda juga. Anak-anak muda yang hilang pekerjaan sebagai contoh. Kadang-kadang stres. Majikan satu hal lah sebab mereka nak jaga perniagaan. Tapi anak muda yang mungkin hilang pekerjaan, Arja pula bantu bagi pekerjaan. So maksudnya mereka juga kena bijak cari peluang, Arja. Kalau tak ada modal untuk buat sendiri, ada lagi inisiatif lain. Betul. Saya seorang yang sangat aktif di Instagram dan media sosial. Saya suka mendengar suara luahan anak-anak muda di luar sana. Kerana saya tidak meletakkan diri saya sebagai ikon ataupun sesiapa. Saya cuma sekadar nak berkongsi. Jadi saya melihat anak-anak muda, kebanyakan mereka ni ada yang tengah melakukan latihan industri, LI, yang diberhentikan dan perlu repeat sekali lagi ataupun banyak kita panggil permasalahan yang berlaku di antara mereka dan juga dia punya PTA ataupun PTS. Jadi Arja cakap, why don't mengapa tidak kita berbincang dan sebagainya. Orang putih kata sit back and relax lah. Kita fikir apa yang kita boleh buat. Jadi Arja rasa macam menjadi Arjali yang memang gemar membantu orang semuanya, seutamanya anak-anak muda, supaya maksudnya kalau nak jadi artis yang berpendidikan. Nak jadi pelakon-pelakon yang berilmu. Jadi iklan ini di sinilah bukan hanya bakat, tapi kita punya pemikiran yang di luar kotak itu diperlukan supaya bukan hanya nak jana income syariah, tapi sebenarnya untuk bangun dan PKP is PKP. Kita tak tahu dia akan berakhir bila, Prof. Tapi perlu lakukan sesuatu untuk melawannya sebenarnya. Bukan hanya untuk income, tapi untuk diri kita kepuasan
daripada aku tak buat apa-apa, sekarang ni aku dah ada apa-apa. Betul. So better than nothing. Ya. Peluang banyak diberi. Sebenarnya. Tinggal nak grab je peluang tu. Yes. Ya, betul. Betul. Pendapat Prof ni tentang ekonomi gig baru-baru ni. Ekonomi gig ni dia macam senario baru Prof. Kalau dulu-dulu orang mungkin malu nak bawa Grab Betul. ataupun nak bekerja hantar makanan. Tapi sekarang senario tu dah berubah. Betul. Ya, betul. Siapa yang dapat kerja tu bahkan inkamnya bertambah-tambah berbanding dengan pekerjaan lain. Ekonomi gig pandangan doktor. Ya. Ekonomi gig ni dia lebih popular apabila dalam keadaan sekarang lah. Betul, setuju. dengan teknologi, platform betul. digital dan banyak apps dan sebagainya. Ia sebenarnya dah bermula semenjak 2008. Kita pernah menghadapi masalah ekonomi krisis ekonomi global kan. Di US terutamanya mereka telah mempunyai pekerjaan yang macam ni. Betul. Yang sementara project base kan. Lebih fleksibel, tak ada kontrak untuk bekerja pukul 9 sampai pukul 5 dan sebagainya kan. So ini menyebabkan industri itu telah berkembang. Betul. Di US lah. Di negara kita baru-baru ni kita lihat dia semakin meningkat. Melimpah. Ya. Macam Arja sendiri mungkin antara Dikirakan gig ekonomi juga lah kan. Buat COD hantar. Alhamdulillah saya tersalun. That's very good. Dan ekonomi ni saya rasa akan berkembang lah dengan keadaan orang sekarang yang anak muda milenial Betul. dia punya sikap dia perubahan yang ingin dilakukan tu amat ketara. Lebih berani, lebih kreatif. Banyak pekerjaan yang mereka boleh buat sebenarnya. Banyak peluang. Cuma kita kena fikirkan, kena lihat. Kena berani, kena cuba. Betul. Dalam keadaan COVID masalah ni kita kena cari peluang. Betul. Berfikir luar kotak Yes, orang kata. betul. Okey, sekejap je masa. Betul. Sebenarnya banyak lagi tapi tak cukup masa. Mungkin terakhir sekali Arja nak ada kata pesanan kepada Ni pengikut anak-anak ramai muda. media sosial ni. Allah jadi ikon yang baik sebagai contoh kepada semua. InsyaAllah. Saya rasa macam rakyat Malaysia perlulah. Saya rasa macam perlu tunjukkan 150 pun 200% kita menyatakan sokongan kita. Kerana saya rasa di dalam dunia negara kita dipuji. Antara yang mengawal pemeliharaan dan sebagainya dalam keadaan yang cukup sempurna dan baik. Jadi saya rasa kita perlu ambil dan grab peluang ni untuk menjadikan PKP ini sesuatu yang lebih inovatif. Dah tak ada masa lagi untuk fikir yang ke belakang. Betul. Masa sesuai untuk kita fikir lebih bergerak, lebih pantas, lebih laju ke hadapan. Supaya bukannya untuk income saja, saya lebih suka kepada muhasabah diri dan sebagainya. Setuju. Menjadi manusia yang lebih sempurna dalam setiap segi. Ya, amin. Betul baik. Betul. Ya. Dan last sekali doktor, apa-apa dana yang diperuntukkan kalau rakyat tak tahu ataupun rakyat tak ambil tahu, rugi juga. Ya, betul. Kan? Kena mohon, kena ambil tahu. So part tu saya rasa rakyat sendiri kena agresif lah kejar segala peruntukan itu. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Syahrin tadi tu. Kerajaan dah bagi peruntukan insentif. Dan itu pulang kepada kita sendiri, individu, masyarakat. Sebab ada, ialah khas untuk masyarakat ada kan, untuk memperkasa dengan rakyat. Untuk bisnes pun macam tu juga. So setiap masyarakat dan juga bisnes perlu berusaha lah untuk meningkatkan diri. Bukan saja mengharapkan saja bantuan dari kerajaan kan. Kerajaan dah bagi dah. So kita punya tanggungjawab. Kita punya usaha pula untuk meningkatkan diri kita sendiri. Dan kita kena dalam keadaan COVID-19 ini kita rasa dan kalau kita lihat dia memberi tekanan kepada semua pihak kan. Betul. Kita kena bersabar sebenarnya dalam keadaan ini. Dengan kesabaran ini kita akan dapat ilham untuk meningkatkan diri kita dan membuat suatu perkara yang lebih baik. Seperti mana yang Arja sebutkan tadi. Terbaik. Terima kasih banyak sekali Allah. lagi. Terima kasih banyak Arja, terima kasih banyak. Sama-sama. Lepas ni habiskan pengajian datang sebagai Dr. Arjali. InsyaAllah. Ini ada ke arah itu nanti ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak.